Baik, kalau pandangan saya secara peribadi dan juga mungkin juga pandangan ramai di kalangan ahli-ahli belia bahawa kerajaan hari ini seharusnya terus memberi satu peruntukan atau bantuan khas untuk suntikan ataupun dana kepada golongan-golongan belia yang terjejas dengan pendapatan untuk kembali memulakan perniagaan yang mana modal permulaan itu diberikan secara terus kepada ahli belia. Yang keduanya, kerajaan harus mewujudkan semula program-program reskill yang mana sudah semestinya ramai yang kehilangan kerja daripada bidang yang dipelajari oleh mereka semasa mereka menuntut dahulu, dan hari ini mereka harus bertukar bidang. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan engineer yang tidak lagi boleh berkhidmat sebagai seorang engineer dan mereka tidak mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Jadi seharusnya kerajaan mempertimbangkan ataupun melihat program-program reskill untuk diberikan secara besar-besaran kepada golongan-golongan belia yang terjejas pada hari ini supaya mereka dapat bangkit semula dan seterusnya mencari pendapatan dalam kehidupan mereka. Dan juga kerajaan harus melihat bahawa peluang harus diberikan kepada anak-anak muda, bukan lagi sebagai seorang, sebagai contoh kita ambil, kalau belia-belia pada hari ini bukan lagi sebagai seorang anak muda yang menjadi pegawai khas kepada menteri, pegawai khas kepada pengurusi-pengurusi GSC, tapi membuka ruang dan peluang seluas-luasnya kepada mereka untuk menjadi pembuat dasar yang mana boleh melantik golongan-golongan muda ini yang ada dalam Majlis Belia Malaysia ataupun dalam pertubuhan-pertubuhan belia untuk bersama-sama dalam Majlis Pemulihan Negara yang ditubuhkan oleh kerajaan, dan sudah semestinya idea-idea yang datang lebih fresh, lebih bernas yang akan dilontarkan oleh golongan-golongan belia kepada pihak kerajaan. Fahmi, berbalik kepada jawapan Fahmi awal tadi, Fahmi ada menyebut berkenaan dengan pembangunan luar bandar dan perkara itu dititahkan oleh Yang di-Tuan Agong dengan harapan baginda adalah untuk perkara itu diletakkan satu plan strategik di dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti. Bagaimana tempoh 5 tahun itu? Jika tadi kita menyebut berkenaan dengan tempoh 100 hari yang mungkin perkara yang crucial yang perlu disegerakan, tetapi 5 tahun RMK ini cukup penting untuk pelaksanaan pembangunan luar bandar untuk merapatkan jurang itu sendiri. Bagaimana Fahmi melihat pelaksanaan, apa bentuk pendekatan yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun RMK itu? Baik, kita melihat di luar bandar pada ketika ini sudah semestinya mereka mempunyai pelbagai tanaman ataupun penternakan yang telah diusahakan oleh mereka, yang mana kalau kerajaan melihat dalam RMK 12 mereka boleh mengambil produk-produk ataupun inisiatif yang telah dilakukan oleh mereka yang berada di luar bandar ini untuk diangkat, untuk dimartabatkan di peringkat global ataupun di peringkat nasional, kerana kita melihat jurang di antara luar bandar dan bandar ini agak jauh, tetapi untuk merapatkan kembali jurang ini seharusnya bantuan kerajaan tidak lagi secara berkala, tetapi bantuan kerajaan haruslah secara berterusan kepada golongan-golongan yang berada di luar bandar ini, kerana kita melihat bahawa golongan baik belia, baik orang-orang yang sudah berusia di luar bandar ini, mereka agak ketinggalan daripada segi informasi yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pihak di luar bandar. Jadi seharusnya tidak ada lagi penghalang ataupun barrier yang diletakkan untuk pihak luar bandar berhubung terus dengan pihak kementerian supaya setiap perancangan dan apa yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan ini dapat dilaksanakan secara terus bersama dengan penduduk-penduduk di luar bandar. Jadi sudah semestinya titah Yang di-Pertuan Agong sendiri melihat bahawa ada jurang di antara bandar dan luar bandar. Jadi pihak kerajaan dalam tempoh 5 tahun rancangan Malaysia ke-12 ini mengambil satu inisiatif ataupun pendekatan turun terus ke bawah, melihat dan membangunkan penduduk-penduduk di luar bandar ini supaya setaraf ataupun setanding dengan mereka yang berada di bandar. Fahmi, dan apa yang dikatakan oleh Fahmi itu juga terkait juga dengan titah Yang di-Pertuan Agong yang meminta untuk semua ahli-ahli yang berhormat dan semua agensi kerajaan yang berkaitan untuk bertindak proaktif dengan turun padang untuk meninjau dan menyelami isu-isu rakyat dari dekat serta memantau pencapaian program-program yang telah diumumkan. Bagaimana Fahmi melihat
pemantauan program itu, ya. Kita tahu kita ada dasar, polisi, pelaksanaan dan pelbagai lagi, tetapi dari segi pemantauan pelaksanaan itu mungkin ada setengah tempat mungkin ataupun individu, kelompok masyarakat yang mungkin merasakan bahawa mereka tidak mendapat akses yang sewajarnya ataupun bantuan yang sewajarnya. Bagaimana Fahmi melihat pentingnya untuk segala pelaksanaan program-program ini dipantau pencapaiannya itu, Fahmi? Baik, sudah semestinya bila kita melihat tadi titah Yang di-Pertuan Agong mengharapkan agar agenda politik peribadi, agenda politik kepartian yang sebelum ini menjadi satu agenda utama kepada ahli-ahli parlimen ini semestinya sudah dihapuskan. Bermakna tempoh ini Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya kita setiap ahli parlimen yang berhormat lebih proaktif untuk turun melihat, memantau sendiri perkembangan di kawasan masing-masing, yang mana bagi saya sebagai seorang aktivis ataupun sebagai ahli masyarakat, kita melihat sebelum ini kalau sesuatu permohonan itu harus dilakukan melalui kena mendapatkan surat sokongan daripada ketua kampung, daripada penghulu. Jadi perkara-perkara ini sudah semestinya bagi saya pada ketika ini tidak ada lagi birokrasi-birokrasi seperti perlu mendapatkan tanda tangan pegawai perkhidmatan awam tertinggi, ketua kampung apa semua, kerana perkara ini yang melemahkan ataupun yang membantutkan golongan-golongan di luar bandar ini untuk bertemu secara dekat ataupun secara direct dengan ahli yang berhormat tersebut. Jadi kita ke arah era baru, Malaysia baru, keluarga Malaysia, yang mana bagi saya seharusnya kita meletakkan semua birokrasi-birokrasi ini sebagai contoh surat sokongan yang saya sebutkan tadi ini ke tepi dan memberi ruang dan akses yang lebih terbuka kepada penduduk-penduduk di luar bandar, di bandar ataupun di mana saja seluruh pelosok negara kita ini, supaya dapat bertemu secara terus dengan pemimpin yang mereka pilih untuk menjadi yang berhormat, yang mewakili mereka di parlimen dan menjadi suara kepada rakyat atau masyarakat setempat. Jadi harapan saya adalah sangat besar bahawa kalau yang ahli-ahli yang berhormat mendengar titah Yang di-Pertuan Agong tadi dengan hati yang penuh terbuka, maka mereka akan berkhidmat kepada masyarakat untuk membuat kebajikan kepada masyarakat, dan seterusnya tidak ada satu pun rakyat ataupun masyarakat yang tertinggal untuk pembangunan dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti.